Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah kuliah pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Dimuliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, seterusnya jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat bersama-sama pada pagi ini seperti dijadualkan menyambung perbincangan di dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan perhimpunan pagi ini diberkati dan dirahmati Allah. Haji Sujak sampai mana? Hilang pula saya tanda. Bab 16, hak-hak Muslim. Daripada mula tu. Daripada mula tu. 365. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-16, hak-hak kaum muslimin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat 19. Dan kata pengarang lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Maksudnya seseorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah binaan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu adu
tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Bermaksud perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan, kasih sayang dan belas kasihan sesama mereka adalah seperti suatu tubuh. Apabila salah satu anggota merasakan sakit, maka seluruh bahagian tubuh yang lain akan berjaga malam dan demam disebabkan sakit itu. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita di dalam bab yang ke-16 ini persoalan akhlak. Hak-hak kaum muslimin yang berkaitan dengannya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai manusia kita sudah tentulah hidup sesama masyarakat. Di antara satu sama lain, sama ada masyarakat sekeliling kita itu orang yang beriman ataupun sebaliknya. Mana orang Islam atau bukan Islam. Justru sesama Islam khususnya ada hak-hak yang sewajarnya kita ketahui dan kita tunaikan. Supaya apa? Supaya perkara-perkara yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini, khususnya seperti kasih sayang, kecintaan, belas kasihan dan sebagainya, wujud dalam kehidupan kita secara bermasyarakat. Bahkan ingatan Rasulullah kepada kita juga, sesama kita khususnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain itu seperti satu binaan. Mana binaan ini satu bangunan yang mana bila sebut bangunan, kita saling kuat menguat antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab untuk mempertahankan keteguhan bangunan itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Andai kata rapuh institusi yang ada di dalam bangunan itu, akan menyebabkan bangunan yang terbina itu akan runtuh dan rebah ke bumi. Justru apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat? Sekarang ini istilah Malaysia Madani, tak kisahlah apa pun istilah-istilah yang diwujudkan. Andai kata pun tidak ada istilah itu, persoalan berbuat baik sesama setiap manusia itu memang menjadi tuntutan di dalam Islam. Persoalan yang mungkin timbul ialah bagaimanakah yang perlu kita lakukan untuk menyuburkan sifat tawadihim itu, sifat tarahumihim dan ta'atufihim. Bagaimana kita nak menyuburkan sifat itu kalau kita di antara kita pun masih belum ada di situ kesatuan jiwa ataupun kesatuan hati. Sedangkan kesepaduan yang terbina itu sangat penting dalam menyuburkan sebuah masyarakat yang hebat. Sehinggalah aspek-aspek yang ditekankan Nabi itu subur dan mekar di dalam kehidupan kita. Maka dengan ini, jemaah yang dirahmati Allah, Islam menyuruh kita antara lain belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi setiap orang Islam beriman. Tak kisah sama ada orang itu lelaki ataupun perempuan. Kenapakah begitu? Kerana apabila kita belajar, barulah kita sedar dan tahu ada beberapa perkara ataupun hak-hak yang perlu kita ketahui atau tunaikan supaya kehidupan kita itu tidaklah
berkecamuk dengan perbalahan, permusuhan dan sebagainya. Bahkan sekarang ini kalau kita perhatikan, hidup berjiran juga kadang-kadang timbul permusuhan, timbul pergaduhan, ketidakpuasan hati kerana ada perkara-perkara yang kita ataupun jiran-jiran kita tidak berikan penekanan. Maka bagaimanakah perasaan kasih sayang itu wujud dan mekar dalam kehidupan kita? Dan hilanglah secara tak langsung istilah kalbunyan, seperti satu binaan yang sepatutnya kuat menguat antara satu sama lain, namun yang ada saling hancur menghancurkan pula antara satu sama lain. Kita lihat dahulu bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesama sahabat. Hatta berpindah ke Madinah pun diwujudkan satu piagam Madinah. Supaya apa? Supaya wujud di antara masyarakat yang bercampur waktu itu satu perasaan yang mahabbah, kasih sayang. Bahkan perjanjian saling jaga menjaga antara satu sama lain jika sekiranya wujud perkara-perkara yang tidak diingini. Maka semua itu perlu kepada kefahaman ataupun pengetahuan yang baik. Supaya apa? Supaya kita menyedari hak di antara kita sesama kita. Kalau orang Islam sama Islam seperti yang saya sebut tadi, ada hak-hak yang ditunaikan. Sama juga dengan orang yang bukan Islam, ada juga hak mereka yang perlu kita tunaikan. Begitu juga disebutkan pengarang di dalam beberapa nas hadis-hadis yang lain. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan juga Bukhari Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, kata Nabi, al-muslim akhul muslim la yazlimuh wa la yuslimuh. Man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih. Wa man farraja an muslim kurbah farrajallahu anhu biha kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Bermaksud seseorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Saudara. Bila sebut saudara ini, rasa-rasa kita perlu bergaduh ke berbaik? Persoalan saudara. Adakah dengan bergaduh, berselisih faham itu diistilahkan sebagai saudara? Contoh kita kata dengan sahabat kita, kau ni saudara aku. Dia pun mengakui kita saudara dia. Saudara apa? Ada tidak kita kata saudara se-Islam. Walaupun mungkin bangsa yang berbeza, tetapi saudara se-Islam. Sehingga kadang-kadang ada sesi ta'aruf, pengenalan diri kita di dalam sesebuah majlis. Kita akan memperkenalkan diri kita, kata ana akhukum fil Islam. Biasa tak dengar perkataan tu? Senyap ni macam tak pernah dengar. Maaf. Aku saudara engkau seagama. Ana akhukum fil Islam. Zaman-zaman saya belajar dulu, macam-macam istilah wujud seperti itu. Kadang-kadang bila dengar mengerikan juga. Ana akhukum fil akidah, tukar pula. Ana akhukum fi kaza wa kaza, contoh. Jadi itu semua istilah-istilah yang kalau dimenung-menungkan bagus juga sebagai peringatan kita. Sebab kita rasa kita ini memiliki saudara lain yang mungkin bukan keluarga kita, tetapi dia seagama kita, seakidah dengan kita. Atau satu lagi kita kata seakhlak dengan kita. Yang wujud mekar atas nama tadi Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diredai di sisi Allah itu ialah Islam. Maka bila sebut saudara, tak sepatutnya kata Nabi la yazlimuh wa la yuslim. Dia tak boleh menzaliminya dan merendahkannya. Tak boleh menzalimi. Zalim tu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan bahasa kita, jahat. Kita tak boleh buat jahat kepada saudara kita.
Tak boleh menzalimi. Buat jahat, zalim macam mana? Macam-macam lah. Benda-benda yang kalau orang buat pada kita, kita tak suka, maka benda itu juga senang kata tak boleh kita buat pada orang. Apa banyak kita boleh menongkan? Kalau sebagai contoh kita hidup berjiran, maka kita kena menjaga hak-hak jiran kita, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Jaga. Pesan kepada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, jaga hak itu seperti tidak mengotori kawasan perumahan kita. Mengotori itu macam-macam, sama ada dari sudut kita kata persekitaran, ataupun satu lagi dari sudut bau-bauan. Bau lah. Bau apa? Bau yang tidak menyenangkan. Mana kalaulah kita ada bela apa? Bela rimau kat rumah. Jarang bela rimau. Kecil sikit kucing lah. Maka kita jaga binatang yang kita bela itu agar tidak ganggu orang lain. Okay. Dari sudut macam-macam lah. Bila sebut kucing ni kita boleh fikir macam-macam. Dia boleh kencing bersepah, dia boleh berak bersepah, dia boleh kadang-kadang kalau dilepaskan dia merayap silap-silap masuk rumah jiran kita atau mencakari kenderaan jiran kita. Ini banyak juga berlaku. Di mana kalau benda itu berlaku dari sudut hukum, tuan rumah tu makna tuan kucing, dialah yang bertanggungjawab menyelesaikan mudarat itu. Kalau berak depan rumah macam mana? Wajib tuan kucing itu membersihkan najis itu. Lebih-lebih lagi kalau jiran itu mengadu kepada kita. Dia tahu dah ni tak ada kucing orang lain, kucing kita lah contoh. Tapi takkan kita nak spot check taik tu, kita kenal ke taik kucing kita? Payah juga. Ada tidak kita menyedari kita membela binatang itu, maka wajib kita membersihkan. Kecuali lah jiran kita itu tak bagi bersih. Tak payahlah, saya memang suka taik kucing awak ni di rumah saya. Tak apa. Settle lah. Masalah selesai. Tapi persoalan ada tak orang yang suka begitu? Tadi. Di yang kita rasa macam tak buat zalim, macam tak buat jahat, macam je lah. Tapi hakikatnya kalaulah hal itu berlaku kepada kita, rasa-rasa kita suka tak perkara itu? Adakah kita rasa seolah-olah dizalimi tadi? Ataupun sebaliknya. Jadi buat jahat, zalim kepada dia tak boleh. Ataupun wala yuslimu, kita merendahkan dia pun tak boleh. Termasuklah dalam erti kata kita memburukkan dia. Kecualilah memang perangai dia buruk, kita beritahu orang supaya berhati-hati. Itu lain bab lah. Ada juga satu sudut dibenarkan dalam Islam. Supaya orang berhati-hati, jaga-jaga sikit, si fulan itu begini-begini, contoh. Tapi tak payah kita nak masuk dalam Facebook contoh. Kita cakap, itu pun sebab mungkin kebetulan orang lain itu ada urusan dengan si fulan. Kita terpaksa nak bagi tahu supaya dia berjaga-jaga, berhati-hati. Bukan dengan niat nak memburukkan, tapi sekadar tadilah atas dasar sesama agama tadi. Akhukum fil Islam, akhukum fil akidah. Satu agama, satu akidah. Kita nak menyelamatkan juga orang lain daripada apa? Daripada dizalimi. Matlamat kita itu bukan dengan nak menyebarkan aib, nak memburukkan dia dan sebagainya. Maka bila ada perkara itu, insya-Allah kita boleh hidup dalam harmoni. Bahagia. Kita seronok tinggal di rumah kita. Bahkan kadang-kadang kita panggil pula jiran kita ataupun kawan kita itu ke rumah. Untuk apa? Untuk saling lebih merapatkan lagi hubungan. Sebab itu yang Nabi kata, man kana fi hajati akhih. Barang siapa yang memenuhi keperluan ataupun hajat saudaranya. Hajat apa? Keperluan apa? Kadang-kadang dia mungkin minta tolong. Minta tolong. Apa pertolongan? Macam-macam.
mungkin ada nak pinjam barang, mungkin ada nak pinjam kenderaan, boleh jadi nak pinjam duit, boleh jadi juga. Jadi dia berhajat sesuatu kerana dia ada masalah. Kata Nabi, kita memenuhi keperluan hajat saudara kita. Man kana fi hajati akhi, maka apa implikasinya? Kanallahu fi hajati, maka Allah akan memenuhi hajatnya, keperluannya. Itu dia. Sebagaimana kita kalau minta tolong, kita nak sangat orang itu tolong kita. Sama juga orang lain bila dia minta tolong, begitulah jangkanya, kehendaknya. Cuma kadang-kadang kita dalam keadaan serba salah, nak tolong tidak, nak tolong tidak. Sebab kadang-kadang ada orang yang kita tolong, ada pihak yang kita tolong, kita tak minta pun mereka balas pertolongan kita, tapi masalahnya dia seolah-olah lupa diri. Dia jadi itu juga. Lupa diri macam mana? Pinjam kereta tapi tak pulang-pulang. Ada juga. Boleh berlaku tak rasa-rasa? Boleh. Jangka pinjam kereta sehari sebab kereta dia rosak. Okey lah. Kita nampak dah kereta dia dapat balik dah. Dah elok dah. Kereta kita yang kita bagi pinjam, dia tak pulang-pulang pula. Ni namanya kurang asam lah. Selamba pula tu. Buat tak tahu je. Kita pula jadi macam minta sedekah dengan dia. Kita jadi segan pula nak minta hak kita. Dia jadi macam itu. Maka rasa-rasa lepas tu kalau dia nak minta tolong lagi, agak-agak kita nak tolong tak? Itu pengalaman tu. Rasa macam elok aku tak payah tolong pun. Dia jadi gitu. Kenapa jadi seperti itu? Jiran kita atau kerabat kita, kawan kita, saudara kita tadi, masalah jahil lah. Ini yang tadi yang saya sebut, dia tidak mendalami hal itu. Jangkanya kalaulah semua selesai, pulangkanlah semula kenderaan itu tanpa minta pun. Dan sebagai orang yang berterima kasih, jangkanya kaedah pulang, biasanya kita buat apa? Orang kata sendiri mau ingat lah. Kalau pinjam motor ke kereta, isilah minyak. Tak penuh separuh, contoh katalah. Walaupun tuan kereta tak minta. Ini dari sudut akhlak, tanda terima kasih. Sebab kalau orang buat kita begitu, kita suka tak? Ke kita suruh dia sedut balik minyak? Pelik lah. Alhamdulillah, tak apa, terima kasih. Kadang-kadang dia bagi lagi duit pada anak kita pula. Contoh, tak cukup isi minyak, bagi duit nak tanda terima kasih. Itu kehebat tu. Tapi kalau dia pulang pun dalam keadaan baik pada kita, cukup lah tu. Kita tak minta pun dia bagi duit, kita tak minta pun isi minyak, basuh kereta dan sebagainya. Tetapi kalau dia buat, ada tidak tadi, akan wujudnya tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Semakin mesra, semakin baik. Barulah jadi tadi seperti kalbunyan, seperti satu binaan, saling kuat menguat, kukuh mengukuh antara satu sama lain. Tapi perkara itu hanya boleh berlaku jemaah yang dirahmati Allah kalau kita saling mengetahui. Kalau kita buat tak tahu, payah. Ada kadang-kadang perkara yang malang berlaku, dia sidai baju pakaian pula depan pagar rumah kita, depan pintu rumah kita. Ada agak-agak. Ini ada juga. Pernah diceritakan oleh seorang kenalan kepada saya. Bila pergi rumah dia, payah nak parking. Ingatkan pakaian dia rupa pakaian orang lain. Payah. Penuh depan rumah. Lagi geram depan rumah tuan rumah tu, depan rumah orang yang sidai baju tu, clear pula, tak ada apa-apa. Rasa-rasa nak buat macam mana tu? Payah ke? Depan rumah dia clear, dia memenuhkan depan rumah kita. Susah. Maka berlaku seperti itu tadilah masalah kejahilan, tak tahu hak sesama kita. Susah. Maka tak akan wujud tadi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Tak akan wujud istilah-istilah itu, bahkan permusuhan, pergaduhan yang akan timbul. Sebab itu
andai kata berlaku, ada tidak kita perlu juga menegur, kena tegur. Ad-dinun nasihah, kata Nabi, agama itu nasihat. Memberi nasihat mudah, kata Imam Al-Ghazali, yang payah menerima isi nasihat, terutama orang yang suka mengikut kehendak nafsu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Betul lah. Sampai satu tahap kita serba salah nak menasihat. Sebab bila tegur, bila nasihat, kadang-kadang orang marah, gaduh pula. Padahal kita cakap baik, orang kita cakap menengking, bukan kita menghina dan sebagainya. Inilah antara semua perkara-perkara yang boleh timbul jika kita tidak memahami hak sesama kita. Maka sebaik-baiknya kalau diikutkan kata Nabi, bila kita tolong dia memenuhi hajatnya, keperluannya, implikasinya kanallahu fi hajatih, sudah tentu Allah akan memenuhi hajat atau keperluan kita. Ini yang kita harapkan. Bukan kita nak orang itu balas kita, tak. Cukuplah Allah tadi yang akan membalasnya. Kemudian kata Nabi lagi, wa man farraja an muslim kurbah, sesiapa yang menghilangkan satu kesulitan atau kesusahan daripada seseorang muslim, maka Allah akan melepaskan baginya satu kesulitan daripada pelbagai kesulitan hari kiamat disebabkan perbuatannya itu. Farrajallahu anhu biha kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Itu yang kita nak hari akhirat tu. Kita tolong tadi melepaskan kedukaan, kesusahan, kesempitan. Allah lepaskan kepada kita satu kesempitan pada hari kiamat. Hari kiamat ni lagi besar cabarannya. Dunia ni besar lah kita rasa. Akhirat lagi besar. Sebab itu kehidupan dunia dengan akhirat, rasa-rasa yang lama mana? Dunia ke akhirat? Kalau kira-kira lah. Kita rasa macam dunia, kita rasa. Tapi sebenarnya akhirat lah lama. Bila start akhirat tu? Bila mati ya. Tengok atuk nenek moyang kita yang dah mati tu, yang hidup pada zaman Jepun contoh lah. Berapa puluh tahun dah mereka mati. Tak kemat-kemat lagi kan, tak hancur lagi, dah masuk bumi. Sedangkan umur dia hidup berapa je? Mungkin 50 tahun kan, mungkin 60 tahun. Sedangkan tempoh dia mati sampai sekarang, silap-silap lebih 100 tahun contoh. Tetapi bumi masih belum hancur. Itu tadi transit alam barzah. Di situlah yang kita harap hilang kurbah ni, min kurabi yaumil qiyamah, kesusahan. Maka bagaimana nak dapat pelepasan itu? Ada tidak? Tadilah kita bantu melepaskan kesulitan, menghilangkan kesusahan orang, supaya Allah juga melepaskan kesulitan kita, terutama pada hari kiamat. Bahkan diingatkan Nabi, kita menutup waman satara musliman. Menutup apa? Kita menutup aib seseorang. Allah turut menutup aib kita pada hari kiamat. Itu tadi yang saya kata, aib ada masa kadang-kadang kita kena dedahkan. Ada masa, bukan suka-suka, untuk menyelamatkan seseorang yang lain. Tapi kalau suka-suka menyebarkan aib untuk menjatuhkan maruah, di situlah yang ditegah. Jadi kita tutup aib, sebab kita pun sendiri banyak aib kita, banyak kecacatan kita. Sebab kadang-kadang lah kita bersama orang ramai, lain juga perbuatan kita. Kadang-kadang bila kita bersendirian, lain pula perbuatan kita. Yang masalah kita duduk sorang-sorang tu, yang orang kata pelik sikit perbuatan kita itu antara aib yang kita minta Allah tutup di hari akhirat esok. Yang mana orang pun tak tahu perbuatan buruk. Apa perbuatan buruk? Macam-macam. Yang orang kalau tahu tak sangka kita buat benda itu. Contoh. Jadi aib itu yang kita nak Allah tutup di hari akhirat. Maka kaedahnya kita juga menutup aib seseorang. Ini kita boleh buat bila kita tahu, oh begitu rupanya risiko, implikasi daripada keseluruhan ini. Kita kata akhlak yang mulia, pribadi yang hebat. Kalaulah kita tak tahu benda-benda ini, perkara ini,
maka mana mungkin kita akan menjalankan atau melakukan perkara yang disuruh oleh Islam ini untuk tadilah kesepaduan kita, tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kita sesama kita. Maka seterusnya jemaah yang dirahmati Allah, diingatkan juga lagi oleh pengarang daripada hadis yang lain muttafaqun alaih daripada Anas bin Malik. Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya ingat hadis ini kita biasa dengar. Di mana maksudnya kata Rasulullah, tak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi atau menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Semua ada kaitan hadis-hadis itu antara satu sama lain. Macam disebutkan tadi, kita tak nak orang berlaku zalim, jahat dengan kita. Kita juga tidak berbuat zalim, jahat dengan orang. Sebab tak sempurna iman. Ada iman tapi masih tak sempurna. Kita sayang, kasih saudara kita itu sebagaimana kita sayang diri kita. Kita tak nak saudara kita itu ditimpa kesulitan, kesusahan. Tadilah kurbah. Sebab apa? Sebab kita pun tak nak ditimpa. Jadi kita sayang dia, kita nak selamatkan dia daripada ditimpa atas kesusahan itu, lalu kita tolong dia. Ada sifat seperti itu di dalam diri kita, alhamdulillah, kehebatan. Mana inilah antara yang ditekankan oleh Islam. Seperti yang Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita baca sejarah Nabi, akhlak Nabi, orang buat jahat dengan Nabi pun tetap Nabi berbuat baik pada dia. Itu yang kita payah nak buat. Kita kalau orang buat jahat, memang kita buat jahat. Oh, kau buat aku boleh, aku pun kena buat balik. Itu kelebihan kita. Kita balas balik keburukan orang. Sebab kita pegang prinsip begitu. Kita diingatkan pun mungkin begitu. Tetapi prinsip Islam lain. Walaupun orang buat jahat dengan kita, orang zalim kita, kita tetap disuruh berbuat baik. Habis kejahatan dia tu, Allah sajalah yang balas. Lagi hebat lagi, kita saling memaafkan. Itu lagi payah. Lagi payah kita nak memaafkan. Bahkan kita berdendam. Bukan kita je. Kita wasiatkan pula dengan anak kita. Kau jangan baik dengan orang ni. 7 keturunan tu berterusan. Tu kelebihan orang Melayu pula. Okay. Jadi ini antara benda-benda yang tak betul, tak baik, yang menghilangkan, kata Nabi, yashuddu ba'duhu ba'da. Hilang sifat keadaan itu hilang. Jadi kita kena perbetulkan semula dengan cara tadi bagaimana untuk kita belajar. Kemudian dalam bab yang lain, hadis yang lain, bagaimana disebutkan Nabi lagi, juga muttafaqun alaih, kali ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal haqqul muslim 'alal muslim khams. Ini jelas Nabi beritahu kita. Hak seseorang Islam dengan Islam lain ada 5. Okay. Apa dia? Pertama, raddus salam, iaitu untuk menjawab salam. Maksudnya bila orang bagi salam, kita jawab lah. Assalamualaikum. Contoh orang datang rumah, kita jawab lah, Waalaikumsalam. Walaupun kita rasa tak suka dia datang rumah kita, jawab lah, hak. Apatah lagi kalau yang datang itu kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, lebih-lebih lagi. Mana sesama Islam, hak Muslim Islam, mana sama ada orang Islam itu kita kenal atau tak kenal. Syarat dia. Yang kita kadang-kadang ya, siapa tak kenal tak payah jawab pun. Gitu pula. Dia bagi salam, kita pun jawab salam. Raddus salam. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi ini yang ditekankan oleh Nabi. Yang kedua, wa iyadatul marid. Ini pun mungkin kita jarang buat, iaitu hak kita sesama kita apa dia, menziarahi orang yang sakit. Lebih-lebih lagi yang sakit itu jiran kita, office mate kita,
schoolmate kita yang kita masih berhubung. Sama ada memang berhubung jumpa ataupun berhubung telefon ataupun WhatsApp dan lain-lain. Dengar mana ayah sakit masuk wad. Takkan alhamdulillah gitu pula. Kita pun astagfirullah ataupun kita pun terkejut. Kenapa ayah sakit apa? Kat mana hospital? Kita ziarah dia. Hak Islam. Bayangkan kalau kita pula sakit orang datang ziarah, suka tak? Ke kita halau orang balik? Suka. Bila suka, implikasinya mengurangkan sakit yang dideritai itu. Itu implikasi dia. Sedar tak sedar. Kurang, rasa tenang. Cepat keluarlah hospital bila dah sihat. Jadi. Sebab tu ada orang ramai lama duduk kat wad. Tak ada orang nak datang ziarah. Makin sakit dia. Menong. Tak ada orang nak datang ziarah. Daripada 2 hari patutnya seminggu. Tak ada orang datang ziarah. Bila ada orang datang dia rasa seronok. Lagi seronok orang itu doakan dia. Lagi seronok. Kemat aku doakan supaya cepat sembuh. Sakit kau tu tak datang balik. Cakap Melayu tak apa, doa. Nabi sebut Arab dalam hadis. Doa. Cepat sembuh. Motivasi sikit. Boleh pergi surau sama-sama jemaah. Tu payah tu, orang susah nak cakap. Tu dakwah tak? Dakwah bil hal. Tahu jiran kita ni rajin tak pergi surau. Rajin pergi surau, rajin tak pergi. Cantik lah sakit ni. Inilah masa aku nak suntik dia. Contoh lah. Datang ziarah, bawa sikit buah tangan, doa, nasihat. Cepat sembuh, sama-sama lah nanti bila sihat kita pergi surau. Agak-agak macam mana perasaan dia? Takutlah dia cakap nanti, eloklah tak datang dia ni. Contohlah, boleh jadi juga. Ambil lantak lah. Yang penting kita tunai hak tadi. Itu cara dia. Sebab kalau kita nak cakap berdepan, suruh orang pergi surau, ingat senang ke? Sebab salah tu nak cakap. Sebab salah. Walaupun boleh je cakap. Tapi rasa, takut dia marah pula. Macam-macam perasaan. Jadi hikmahnya Allah beri dia sakit, ada tidak suruh kita ziarah dan nasihat. Tadi. Boleh jadi itulah yang memberikan kesan kepada dia. Contoh. Kalau tak ada apa. Itu yang terbaik. Okay? Ziarah sakit. Yang ke berapa? 3. Wa itba'ul janais. Mengiringi jenazah. Hak ya. Siapa mati? Saudara kita, jiran kita, kawan kita, kerabat kita mati. Iring jenazah. Okay. Maknanya keluarga dia nampak kita datang, dia pun seronok. Alhamdulillah datang si Mamat ni. Ziarah anak aku, isteri aku, ke bapa aku contoh. Hak ni. Keluarga pun tadi rasa seronok. Sebab keluarga yang kematian dia akan rasa duka cita, sedih. Maka kita menenangkan. Iring jenazah, jumpa keluarga, ucap takziah. Ini juga disuruh Islam. Berapa lama ucap takziah tu? 3 hari. Jangan 3 tahun dah takziah. Kenapa? Bini mati tu. Orang tu tak jadi nak kahwin. Esok nak kahwin lain lah. Teringat arwah isteri tu. Macam tu. Dalam tempoh 3 hari ucap takziah, doakan. Mudah-mudahan Allah beri apa yang Nabi ajar, doa. Allah beri pahala, Allah beri ganjaran atas musibah yang menimpa, dan Allah gantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dia dengar pun rasa happy ya. Padahal sedih ya. Itu contoh. Itu mengiringi jenazah. Tadi rawat orang sakit, iring jenazah. Doakan si mati itu. Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha, warhamhu wa'afihi wa'fuan. Doakan doa yang baik-baik jenazah iring. Yang keempat, wa ijabatud dakwah, iaitu memenuhi jemputan atau undangan. Orang jemput datang kenduri lah. Contoh ada kenduri kahwin, kenduri apa lagi, akikah, kenduri sunat, kenduri cerai jarang kenduri, kahwinnya biasa. Jadi datang kira-kira wajib datang. Selagi kita tahu dalam kenduri itu tidak ada benda-benda maksiat.
Lagilah yang jemput itu orang yang kita kenal baik dengan kita. Kecuali memang kita tak dapat datang, ada urusan lain yang lebih penting. Contoh, tapi kena beritahu lah paling baik. Dan maaf lah, rasa tak dapat datang kot. Sebab apa? Ada urusan lain, kerja dan sebagainya. Contoh. Jadi itu hak rupa-rupanya yang sewajarnya kita tunaikan hak tadi. Kemudian yang kelima kata Nabi, wa tashmitul atis. Ini jarang juga orang buat, iaitu mendoakan orang yang bersin. Mendoakan bersin, apa nak doa? Itu yang kata kena belajar juga. Kalau tak, memang tak tahu. Bila bersin, Nabi suruh jawab. Apa dia? Astagfirullah ke alhamdulillah? Bersin, hacum. Contoh, alhamdulillah. Orang yang dengar itu jawab, itu tashmitul atis. Yarhamukallah. Moga-moga Allah merahmati engkau. Sebab dia melafazkan rasa syukur kepada Allah. Dengan bersin itu kita doa. Bila kita doa, orang yang bersin tadi dengar pula. Dia buat apa? Dia jawab balik doa. Ini Islam aja. Tu kata belajar. Kalau tak, jadi bodoh itu. Bersin pun tak ucap apa-apa. Pernah satu masa dulu di tempat belajar lah, zaman-zaman belajar orang Arab. Sahabat tu bersin, dia jawab alhamdulillah, cuma Arab tu tak dengar. Dia sound direct lah. Tembak tu. Bahasa kita cakap lah alhamdulillah. Dia marah. Padahal orang tu sebut lah, kita dengar lah, dia tak dengar, dia marah. Sebab apa? Hak tadi, tashmitul atis. Dia boleh saling doa mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah. Contoh, balas balik doa, saling doa mendoakan. Sambung lagi, wa yuslihu balakum. Kalau nak sambung, itu saling doa. Doa bila sebut doa, saling doa yang baik-baik. Tadi contoh. Bila, tapi itulah, bila orang itu kata alhamdulillah. Kalau dia tak sebut, kalau kira tak payah. Sebaik-baiknya disebut alhamdulillah. Sebab tu didikan paling utama, kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, anak tu kita didik, ajar. Bila menguap, tutup mulut. Bukan sekadar tutup mulut, akhlaknya disuruh membaca istighfar, astagfirullah. Tutup mulut dengan tangan, jarang tutup dengan kaki, tutup dengan tangan. Astagfirullah. Bersin pun sama juga sebenarnya, tutup mulut. Supaya ada tidak implikasinya, tidak banyaklah hikmah dia, tak menyebarkan kuman, tidak bunyi terlalu bising. Ada orang bila bersin bergegar bilik, macam nak runtuh apa. Bila tutup mulut, mana mengurangkan momentum bersin tu. Contoh, alhamdulillah. Tadi sebab apa? Sebab bila kita bersin, rupanya denyutan jantung tu terhenti. Betul? Dari sudut sains, betul Ustaz? Denyutan tu tiba-tiba hidup balik. Tu alhamdulillah. Sambung balik denyutan. Itu kata alhamdulillah. Hidup lagi lah, alhamdulillah. Takut bersin, mati. Innalillah. Ini lain pula. Mati lah. Bersin. Jadi bila bersin, adabnya alhamdulillah. Tu pesan pada anak. Kadang anak-anak kita ni lalai kan. Kata anak saya pun kurang lebih sama. Alung, alhamdulillah. Padahal cakap banyak kali lah. Degil juga boleh tahan. Remind dia. Ad-dinun nasihah. Alhamdulillah. Bila dia jawab alhamdulillah, kita doakan. Ajar mana kita doa tu secara tak langsung sebenarnya mengajar dia. Yarhamukallah. Dia diam pula. Tegur balik. Doa balik long. Yahdina yahdikumullah. Contoh. Oh gitu ke? Kadang dia soal balik itu. Ya, itu Islam aja. Itu hak sesama Islam aja. Mana esok bila dia kerja, berjiran, bercampur dengan orang, dia tahu dah apa nak buat. Sebab didikan. Itulah. Anak ni didikan mulanya ialah di rumah, baru di sekolah. Kan mula-mula kat rumah. Ke lahir-lahir hantar sekolah. Rumah tu lah. 5-6 tahun pertama duduk rumah. Lepas tu hantar sekolah. Lepas tu baru dia bercampur orang, kerja, masyarakat, dari berjiran dan sebagainya. Didikan tu mula-mula yang kita nak sebut.
Kemudian kata pengarang pada riwayat Muslim sahaja, fi riwayat Muslim wa idza stansahaka fansahlah. Ada dalam riwayat lain 6 hak seseorang Islam. Dalam hadis ini 5. Ada satu lagi 6. Yang 6 tu apa pula? Apabila dia datang minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Itu pun sama rupanya Nabi sebut. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita rasa. Perasan tak kadang-kadang ada orang datang, paling-paling tidak tadilah anak kita, ayah nasihat sikit ayah, saya nak duduk asrama ni. Tu kira anak tu baik tu. Jarang anak nak cakap gitu. Elok dia tak nak dengar bapak dia bebel. Kira nasihat ni macam membebel lah betul je. Ayah nak duduk asrama ni, bagilah nasihat sikit. Nasihat apa-apa. Yang paling banyak nasihat siapa? Bini kita ke kita? Bini lah. Macam-macam nasihat. Kalau ditulis tak cukup, satu lai penuh. Ayah ada nasihat tak? Senang, jangan kita diam lah. Nasihat ayah macam ni lah. Buatlah apa yang mak nasihatkan tadi. Selesai masalah. Kadang-kadang kita tak fikir lah. 20 nasihat bini kita kalau ditulis lah. Pening anak tu nak ingat. Ayah pun nak cakap, kita pun bengong lah. Semua mak kita, bini kita dah cakap. Apa aku nak cakap long macam ni lah. Nasihat ayah, buatlah apa yang mak nasihat tu. Kan selesai. Pernah fikir tak kata-kata? Tak terfikir kadang-kadang. Jangan biar tak ada apa-apa. Remind balik. Remind balik. Atau paling tidak, Nabi sebut apa dalam hadis, apabila orang datang kepada Nabi, Nabi cakap senang, la taghdab, kan? Ada hadis, jangan kau marah. La taghdab, diulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, jangan kau marah. Maknanya Nabi nak sebut jangan jadi orang yang suka marah. Atau orang luar, orang tak pernah kita kenal, tiba-tiba datang. Datang, lebih-lebih lagi jumpa Tuan Imam, Tuan Bilal, datang kuasa surau. Ji, nasihat sikit saya je. Dia datang, bukan kita datang kat dia, dia datang pada kita. Hak tu rupanya. Kita pun pening, apa nak nasihat kan. Senang, baca banner kat luar tu. Canggih ayat dia tu. Apa bunyi dia? Kalau kaki kau tak boleh bawa ke masjid surau, macam mana nak bawa ke syurga? Betul? Ada ayat? Ke tempat lain saya baca? Rasa kat luar ni. Betul? Maknanya cakap mudah faham, datanglah surau berjemaah. Nasihat je. Semayang lah, kan? Jangan tinggal. Datanglah berjemaah. Macam-macam kita boleh nasihat ke orang. Walaupun mungkin kita rasa kita ni bukan baik sangat. Tapi lah, sampai bila nak tunggu baik betul? Payah. Sebab kita bukan malaikat. Memang mesti kita ada buat silap. Tak besar, kesilapan kecil tu kita ada buat. Tapi bila orang datang minta nasihat, memang kata Nabi, fansahlah, berilah nasihat. Walaupun simple saja seperti tadi, jangan engkau marah. Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingat saya terus ambil yang last tu kot. Yang bawah tu macam kurang lebih seperti hadis tadi juga, la yazlimuh tu. Sama. Kita terus lihat hadis yang akhir untuk pagi ini, merangkap kesimpulan kita, muka surat 368 tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni banyak sikitlah. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yazlimuh wa la yahkiruh wa la yahdhuluh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi mri'im minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Baik. Maksudnya disebutkan pengarang, Nabi kata janganlah kamu saling hasad dengki. Wala la tahasadu. Ini sifat orang Melayu banyak. Senang kata sifat hasad itu ibarat aur dengan tebing. Betul? Jadi sujak. Saling memerlukan antara satu sama lain. Patut kita jauhi sifat itu, kita saling berharap pula sifat dengki itu. Okay? Nabi ingatkan kita jangan suka hasad orang, dengki orang.
ada kisah, panjang pula, simple lah. Yang menyebabkan dia masuk syurga satu je, yang menyebabkan sahabat ikut tidur di rumah dia beberapa hari. Ada riwayat tu, kisah dalam hadis semua. Nabi kata orang ni ahli syurga. Orang ni ahli syurga. 2-3 malam berturut-turut Nabi sebut. Orang yang Nabi kata ahli syurga tu orang yang tak popular pun. Bukan kalangan sahabat yang popular lah. Sahabat yang popular ni naik pening lah, kalau bahasa kita lah. Orang ni siapa? Aku tengok biasa, tapi Nabi kata ahli syurga. Nabi bila kata ahli syurga, betul lah, bukan Nabi bohong. Sebab Nabi tak bercakap ikut nafsunya, wahyu Allah. Jadi sahabat-sahabat yang popular ni rasa macam nak tahu apa amalan orang ni, sampai Nabi cop dia ahli syurga. Ikut dia sampai tidur rumah dia. Kok ada amalan yang aku nak tiru. Kata sahabat ni lah, nak tengok. Duduk, tidur, sekodem mengintai, tak ada apa pun. Kok mulai lah hari-hari. Baca Quran tengah malam, tak ada apa. Time tidur. Tak adalah orang kata nak tahajud pun. Cerita ni nak cerita dengan orang pun payah ke. Takut faktor orang tak nak tahajud. Tak tahajud pun syurga juga. Payah juga. Ini nak cerita. Sampai sahabat ni tak tahu dah nak kata apa. Apa sebenarnya amalan ni yang Nabi kata dia ahli syurga. Tanya direct, apa sebenarnya yang kau buat ni sampai Nabi cop sebagai ahli syurga. Orang tu pun tak ada nak jawab apa. Aku tak ada buat apa yang kau tengok itulah amalan aku. Pening lah. Okey lah, kalau gitu kau tak nak cakap juga, tak apalah. Nak balik lah. Frust lah kalau kita datang ada hajat tapi tak jumpa jawapan. Sebelum pergi sahabat tu orang tadi panggil balik. Itulah poinnya. Apa dia? Aku ada satu sifat je, dia kata, yang mana simple lah kita boleh buat, senang cakap. Apa dia? Aku tak ada rasa dengki pun dengan orang, hasad lah. Saya nak kata sini. Tak ada dalam hati aku rasa hasad, rasa dengki dengan orang. Makna senang cakap, orang dapat apa nikmat pun di luar sana, kita tak ada rasa dengki. Sekarang ni kita dengki tak kalau orang kawan kita dapat sesuatu. Kawan kita naik pangkat, kawan kita beli kereta baru, kawan kita kahwin lagi. Ada tak rasa dengki? Ke tak ada perasaan? Dalam hati tak guna betul semua dia. Lagi kita marah tiap-tiap bulan dia dapat anugerah cemerlang. Pelik juga, macam kita tak buat kerja tapi berlaku juga. Tapi balik kisah tadi, kalau kita tak ada dengki, lantak lah bahasa kita kan. Kau nak dapat apa, kau punya hal, rezeki kau lah. Tapi itulah antara yang Nabi kita membawa ke syurga. Simple lah. Okay, simple. Benda yang tak nampak dalam hati, sifat hati, yang perlu kita jaga. Jadi jangan ada dengki. Wala tanajasu. Apa lagi? Jangan saling benci. Jangan menipu, saling menipu. Wala tanajasu. Jangan saling dengki, jangan saling menipu dalam jual beli, jangan saling benci, jangan saling berpaling. Wala tadabaru, membelakangkan, dubur, berpaling. Kemudian wala tadabar wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan seseorang daripada kamu melakukan jual beli kata jual beli orang lain. Orang tu dah beli kita jual balik dengan orang lain. Tu mana tak betul lah sifat tu. Ini businessman lah, peniaga. Jual beli di atas jual beli adalah haram di dalam Islam. Gambarannya ialah kata pengarang, apabila seseorang menyuruh pembeli membatalkan akad jual beli dalam tempoh al-khiyar. Orang dah booking, orang dah tempah, macam-macam lah. Kadang-kadang dah bayar macam-macam. Tiba-tiba orang tu datang suruh batalkan. Dia beli dengan kau berapa? 1,000 macam tu. Kau batalkan lah. Aku bayar kau 2,000. Kita pun fikir balik, untung ni sekali ganda. Kita batalkan. Tu salah tu perbuatan tu. Okay? Ni Nabi tegah, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'. Bahkan Nabi kata apa? Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tadilah bila sebut saudara, bagaimana sahabat Nabi Ansar Muhajirin kan, bila disaudarakan Nabi. Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, orang Madinah sebagai tuan rumah, Ansar
mereka bersaudara. Dalam sudut bersaudara itu sampai satu tahap ada orang Madinah yang sanggup nak ceraikan bini kahwin dengan orang Mekah yang datang. Tapi maknanya bini dia ramai lah, bukan seorang. Agak-agak kita boleh buat. Kita kahwin 4 contoh. Kita jumpa seseorang kita anggap saudara. Pilihlah bini aku yang mana nak. Offer lah yang mana. Kalau kita ceraikan yang muka tak elok lah, agak lah. Kau ambil yang ni lah. Habis dah kahwin. Kalau kita lah. Tapi sahabat tu apa? Nak mana? Aku ceraikan, habis dah kahwin. Tu sampai satu tahap begitu. Bahkan ada satu tahap nak mewarisi harta. Seolah-olah boleh mewarisi. Nak cerita akrabnya. Hubungan saudara itu antara Ansar dan Muhajirin itu. Itu yang disebutkan tadi. Jadi bila seakrab itu, agak-agak timbul tak benci, dengki, menipu tadi dan sebagainya. Tak ada lah sifat-sifat tu. Ini yang diingatkan Nabi. La yazlimu wa la yakhiru. Nabi remind lagi. Apa ingatan Nabi? Iaitu disebutkan dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna. Dah sebut akhlak-akhlak tadi, Nabi pun sebut at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk takwa tu di sini. Hati ya. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi tunjukkan kepada dadanya 3 kali. Taqwa hahuna, at-taqwa hahuna tadi. Okay. Maka takwa itu di sini. Nabi mengisyaratkan ke dadanya di mana tak nampak takwa tu. Hati baik tak nampak takwa. Okay. Cukuplah seseorang itu melakukan dosa apabila dia menghina saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim ke atas mana, kalau dia kata satu tahap, kata Nabi, cukuplah dia buat silap itu, buat dosa itu apa? Dia hina orang. Hina ni macam-macam lah. Okay? Cukuplah sampai situ. Kata Nabi, jangan buat lagi yang melampau lagi lah. Okay? Sebab setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram pada darahnya, hartanya dan maruah. Haram tu maksudnya apa? Tak boleh kita berbunuh-bunuhan. Hobi apa? Bunuh orang. Parah lah. Tak boleh lah. Apa lagi harta? Curi harta orang. Tipu harta orang. Sama juga tak boleh. Itu yang tadi setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram. Darah, harta dan maruah. Maruah kita mencabuli maruahnya. Contoh. Kita meruntuhkan, mengaibkan maruahnya. Itu semua yang ditegah oleh Nabi. Jadi benda-benda yang kita kena jagalah. Darahnya, hartanya dan maruahnya. Sebab apa? Sebab semua itu juga kita harapkan sentiasa orang jaga kepada kita, maka kita juga kena jaga daripada berbuat dengan orang. Jadi bila wujud perasaan itu, sifat itu, maka ada lagi satu hadis Nabi yang Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Jadi senang cakap, kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Bila kita saling kasih mengasihi, jangkanya hilang sifat-sifat tadi yang buruk, dengki, apa lagi, menipu dan sebagainya. Okey. Wallahu alam. Saya ingat cukup hampir 7.30 dah pagi ini. Apa yang disebutkan pengarang, satu akhlak yang disebutkan perlu kita jalani di dalam memenuhi hak-hak orang Islam khususnya. Mudah-mudahan dapat manfaat amal dan kita sampaikan kepada yang lain-lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.